Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sama-sama untuk menjayakan program tuition online yang telah dikuasakan ataupun telah dijayakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, yang mana program tuition online ini yang telah berlangsung selama 4 kali PKP. Dan ini yang kita katakan antara program-program yang terakhir jika berkemungkinan jika PKPB ini tidak diteruskan. Kalau diteruskan mungkin ada lagi. Dan insya-Allah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan untuk subjek untuk peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, iaitu Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM untuk sekolah-sekolah agama yang mengambil sijil ini untuk melayakkan diri ke Universiti Al-Azhar. Dan saya akan mengajar kepada anak-anak semua, iaitu dengan mata pelajaran fiqh, iaitu Faslun fil Al-Aqdiyah wa Syahadat yang kedua. Ya, kalau nak ikut Faslun fi Aqdiyah wa Syahadat, saya telah buat siarannya sebelum ini pada 25 hari bulan yang lalu sebelum raya, dan ini untuk menyelesaikan tajuk Faslun fil Al-Aqdiyah wa Syahadat yang kedua, iaitu menghabiskan tajuk yang sedia ada ini, dan ini merupakan tajuk yang terakhir fiqh untuk STAM. Habis tajuk ini, kalau kita katakan silibus fiqh STAM tahun 2020, inilah tajuk terakhirnya. Dan insya-Allah kalau ada nanti kita akan masuk kepada faraid, iaitu pembahagian harta pusaka. Seperti mana biasa, saya suka kenalkan diri saya, iaitu Ustaz Yasmi bin Yahya. Nombor telefon saya 0164939397 daripada Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah Arau Perlis. Untuk apa-apa persoalan yang selepas ini yang berkemungkinan anak-anak tidak faham tentang apa yang telah tidak faham ataupun ada kekeliruan apa yang kita akan bincangkan pada tajuk ini. Dan seperti mana saya katakan, ini merupakan bab yang kedua, perbincangan yang kedua selepas yang pertama yang kita bincangkan pada 25 hari bulan 5 yang lalu. Dan saya nak menghabiskan tajuk, iaitu kalau melihat dalam buku teks pada muka surat 336, dan kalaulah menggunakan e-book seperti mana yang saya sukakan gunakan e-book pada dalam layan ini, iaitu muka surat 176, e-book muka surat 176. Kita tengok di sini. Makanul julusul qadi. Kita tajuk dalam tajuk Al-Aqdiyah wa Syahadat, iaitu tajuk penghakiman dan saksi-saksi. Sekarang ni kita nak melihat makanul julusul qadi, tempat duduk ataupun tempat
melakukan perbicaraan oleh seorang hakim. Dia tulis di sini, yustahabbu an yajlisa lil qada fi wastil bilad liyatasawi ahlahu fi qurb minhu haza in ittasa'at quttah, iaitu digalakkan ataupun disunatkan seorang qadi dia membuat hukuman, dia mengadakan persidangan lil qada, dia mengadakan persidangan untuk nak menetapkan hukum fi wastil balad, di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah negeri, liyatasawi ahlahu fi qurb minhu haza intas'an quttah, untuk nak bagi sama orang-orang yang terlibat ahlahu ni fil qurbi, yang mana dekat daripada dengannya. Ini kalaulah tempat itu dia tempat yang luas, dia buatlah di tengah supaya orang pun senang nak pergi. Wa illa nazalat haisu tayassar, kalaulah tak boleh nak buat macam tu, tak boleh nak buat di tengah bandar, tengah tempat negeri itu, nazala haisu tayassar, dia buatlah tempat yang senang. Okey, wa hadza idza lam yakun fi mawdha' yu'tadu nuzulu fihi. Dia kata kat sini, wa hadza, yang demikian itu kalaulah tempat yang biasa tidak boleh, tempat yang biasa dia turun untuk nak buat majlis penghakiman. Lepas tu habis tu lah, wa an yanzur awalan fi ahli al-habs li'annahu azab, dan hakim tu pula dia perlu memerhatikan, bila awal tu dia perlu memerhatikan orang yang kena tangkap, orang yang kena dipenjarakan, ahlul habs, orang yang dipenjarakan, li'annahul azab, kerana yang tu sudah merupakan satu azab bagi dia. Apa yang dikatakan azab sini, dia seterusnya dia kata, faman aqarra minhum bihaqqin fa'ala bihi muqtadah. Kalaulah orang yang kena tangkap tu dia mengakulah dengan apa yang dia mengakui kesalahan dia tu, faman aqarra bihaqqin fa'ala bihi muqtadah, maka kepada orang yang kena penjara tadi hendaklah dia dikenakan hukuman. Wa man qala zulimtu, dan kalaulah seorang tu kata aku kena zalim, fa'ala khasma hujjah, kepada orang yang mendakwa itu kena memberi hujjah, bukti. Fa in kana qasmatu ghaiban kataba ilaihi liyahdur huwa wa wakiluhu. Kalaulah orang yang kena mendakwa itu dia tidak ada, ghaiban, dia tak ada, dia tak mai, kataba ilaihi, kena tulis surat kepada dia untuk dia hadir ataupun wakilnya. Seterusnya dia habis yang tu. Maksud dia kalau dia kata sini, yastahabbu an yajlis lil qada' fil wastil balad. Yang tu yang penting. Lepas tu kalau yang saya tandakan sebagai kuning ini benda yang penting. Lepas yang liyatasawi ahlahu fi qurbi minhu, apa semua ni, yang ni kita katakan dalam poin peperiksaan itu tidaklah nak katakan penting, tidaklah penting. Pasal kalaulah tanya, soalan tanya, ma makanil julus lil qadi, apakah tempat duduk qadi tu, qadi itu dia nak duduk di mana? Apa yang dia kena sebut? Yustahabbu an yajlisa fil wastil balad, satu. Yang kedua, fi mawdhi'in fasih barizin nas, iaitu pada tempat yang jelas yang orang nampak. Maksudnya tempat itu tempat orang yang boleh pi, orang yang senang orang pi. Satu tempat bandar, satu lagi walaupun bandar orang mudah nak pi. Itu dua tempat yang katakan makan julusil qadi. Lepas itu yang kita tekan daripada sini, yang nampak macam kita tekan yang tulis banyak ni, saya suka ambil kepada anak-anak semua di muka surat 349. Salasumiyah tis'ah wa arba'un, yang ditulis di sini al-umur allati yanbaghi lil qadi nazar fiha awalan 'inda at-tawliyah, iaitu perkara-perkara yang dituntut kepada qadi dia perhatikan. Yang pertama-tama dia perhatikan ketika mana dia nak
menghukum. Iaitu dia kata kat sini, yanzur fil awsiyah faman wajadahu adlan qawiyan fiha aqarrahu wa man wajadahu fasiqan akhadha mal minhu wa man wajadahu adlan dha'ifan aduda biyamin. Hakim dia kena tengok pada wasiat-wasiat. Kalaulah dia mendapati yang wasiat-wasiat itu adlan qawiyan, keadilan yang, masalah wasiat, keadilan yang kuat, maka dia terima keadilan yang kuat. Kalau dia dapati masalah wasiat itu man wajadahu fasiqan, orang yang datang masalah wasiat tu dia nampak orang itu orang yang fasik, akhadha mal minhu, ambil harta daripada dia. Orang yang buat tuntutan itu tiba-tiba apa yang bermasalah itu, dia tu orang yang fasik, akhadha mal minhu. Wa man wajada adlan dha'ifan, kalaulah dia dapati dia tu ni keadilan dia tu nampak dhaif, nampak dia ni macam nak kata fasik dak, nak kata boleh percaya pun sungguh pun dak, tapi dia ni macam kita katakan kepercayaan lemah. Aduda bimuayyanin, iaitu dia kenalah meneliti, dengan dia kena dah meneliti orang tu. Itu yang kedua, minta maaf. Yang pertama yang tadi saya bagi tahu dah. Okey, yang ketiga, yattakhadha katiban lil hajah ilaihi, perkara yang perlu diperhatikan oleh qadi, dia hendaklah mengambil penulis kalau perlu. Wa syartun katib, syarat seorang penulis itu an yakuna adlan zakaran arifan bi kitabah muhadir wa sajalati syartan fiha afifan wafirul aql jayyidil khatti nadaban. Dia hendaklah mengambil seorang penulis. Penulis ini seorang yang adil, orang yang boleh dipercayai, seorang yang lelaki, seorang yang mengetahui apa yang ditulis, orang yang boleh, orang yang kuat kuat ingatan dia, kuat dia punya ingatan dia. Lepas tu orang yang afif, orang yang tidak melakukan dosa-dosa kecil, orang yang memelihara dosa-dosa kecil. Wafiran aqli, yang sempurna akalnya. Seterusnya jayyidil qat nadaban, orang yang tulis cantik tu sunat, kita katakan nilai tambahan kepada seorang penulis itu. Seterusnya an yattakhiza murtajamin, iaitu murtajamain, hendaklah dia mengambil dua orang yang untuk sebagai penterjemah. Maksud dia, kalaulah kes itu memerlukan penterjemah, hakim perlu mengambil penterjemah. Dan seterusnya an yattakhidha dirrata litta'dib wasijnan li'adai haqqi wa li'uqubah. Dia hendaklah mengambil dir'ah ataupun rutan untuk bagi adab ataupun untuk mengajar, untuk ta'dib, ataupun sijnan penjara, ataupun dia penjarakan li'ada'il haq, untuk menunaikan hak bila itu salah, untuk menunaikan hak, wali uqubah, dan sebagai untuk hukuman. Yang ni yang kita nampak daripada kita katakan yang panjang di sini. Kalau kita nak baca satu-satu, mungkin anak-anak mungkin agak payah kerana dia tulis cara ayat yang panjang. Sebab kalau saya melihat pun, bila saya letakkan tanda-tanda di sini, saya letak tanda-tanda pun saya ada tanda macam apa, slash tu, untuk kita nak tamana yang ayat itu patut berhenti. Kalau kita tak letakkan tamana ayat itu patut berhenti, memang kita payah nak faham untuk poin ayat tu. Seterusnya, fi mawdhi'in fasih barizin nas, pada tempat yang jelas. Seterusnya saya tandakan di sini, wa yukrah lil qadi an yattakhiza hajiban. Makruh kepada qadi ada halangan dengan dia. Qadi dia tak boleh ada halangan dengan dia.
Qala wala hajiba lahu ay lil qadhi dunahum ay khusum, iaitu tidaklah ada halangan di antara qadhi dengan orang yang bersengketa tu, dia tidak ada halangan, tidak ada orang yang bersengketa tu boleh tengok dia, bukan kita katakan ada halangan tak boleh tengok dia. Seterusnya yang saya tandakan di sini, fa in lam yajlis lil hukmi bi an kana fi waqti khulwatihi aw kana summa zahmah lam yukrah nasabahu wal bawab wa huwa man yaqidu bil bab lil ihras wa yudkhul ala al qadi listizan kal hajib. Kalaulah dia dah buat kita katakan mengadakan persidangan, dia tak boleh ada halangan dia dengan orang lain. Tetapi fa in lam yajlis lil hukmi, kalaulah bukan pasal bukan majlis persidangan, bi an kana fi waqti khulwatihi, iaitu waktu dia seorang-seorang, ataupun waktu-waktu lain, summa zahmah, kemudian ni kerana sesak dan sebagainya, lam yukrah, tidaklah makruh baginya, iaitu memasang penutup ataupun orang yang menjaga pintu, wa huwa man ya'taqidu bil bab lil ahras, untuk menjaga dia. Iaitu kalau tak ada waktu dia seorang-seorang, tak ada masalah apa. Wa yudkhal 'ala al-qadhi lil-isti'zan, dan orang nak jumpa qadhi dengan keizinan. Kalau dia nak menghukum, dia tidak ada halangan dengan orang yang bersengketa. Tapi kalaulah waktu dia seorang-seorang, tidak menjadi makruh kepada dia untuk dia duduk seorang-seorang. Okey. Seterusnya, al-qudha fil masjid, iaitu melakukan persidangan ataupun penghukuman di dalam masjid. Apa hukum? Buat hukuman, kita katakan buat mahkamah di dalam masjid. Wala yaq'ud lil qada fil masjid, tak boleh nak buat hukuman, satu-satu hukuman di dalam masjid. Wala di sini maksudnya ayyukrah lahu, makruh seorang hakim dia nak buat hukuman di dalam masjid, ittikhazihi majlisan lil hukmi. Pasal apa makruh? Saunan lahu an irtifa'il aswat wal laghzil waqi'in bi majlisil qada adatan, untuk memelihara daripada suara yang bising, irtifa'is saut, wal laghzi ataupun riuh rendah, al waqi'in bil majlis, yang berlaku pada majlis penghakiman kepada kebiasaannya. Pasal kepada kebiasaannya, bila adanya majlis qada, majlis penghukuman ini, majlis kita katakan perundangan ini, kebiasaannya mungkin suara tu akan bising. Jadi pendapat dia di sini, pendapat yang dikatakan oleh Khatib Asy-Syarbini di sini, dia kata tak boleh, makruh. Pasal nak menjaga daripada masjid, tempat ibadah, orang yang nak duduk, dia nak beribadah, nak bermunajat kepada Allah Ta'ala ni, tiba-tiba ada duduk bising-bising tu, dia tak mahu. Walau ittafaqat qadiyatil aw qadaya waqtu hudurihi fihi salah aw ghairiha fala ba'sa. Dia kata kalaulah bertepatan ketika bertepatan peristiwa itu ataupun beberapa peristiwa untuk penghakiman itu, ketika mana orang hadir untuk solat atau selain padanya, maka taklah menjadi masalah, tidaklah ada apa untuk melakukannya bifasliha, untuk melakukannya ala zalik. Kalaulah orang mai tu waktu semayang, bahawa ni kita katakan bertepatan waktu semayang, tidak adalah masalah. Tapi kalau saja-saja nak buat itu waktu yang kita katakan tempat nak buat di situ, itu menjadi masalah ataupun makruh. Seterusnya, wa yuhmalu ma jaa anhu sallallahu alaihi wasallam wa an khulafaihi fi qada fil masjid. Kerana yang ni membawa juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dan khulafah-khulafahnya, khalifah Nabi Muhammad pun dia melakukan penghukuman di masjid. Maksudnya Nabi pun buat, dia kata tak ada masalah apa pun, sahabat pun buat di masjid. Tapi kalaulah buat di masjid itu tidak dapat menjaga suara yang tinggi, riuh rendah, yang tu dia katakan makruh.
Seterusnya, izahtaja lijulusi fihi li'uzrin au li'uzrin min matarin wa nahwihi fa in jalasa fihi ma'akaraha. Kalaulah dia perlu duduk kerana sesuatu itu, yang ni bab lain. Kalaulah kena perlu duduk kerana keuzuran, hujan ke atau selain padanya, fa in jalasa fihi ma'akaraha, duduk di situ berserta dengan makruh. Au duniha mana al-khusum min al-haudhi fihi bil muqasamah wa musyamatah. Itu dia kata sini, ataupun saling mencela, dilarang juga debat yang mana menjurus kepada permusuhan, yang tu makruh. Seterusnya dia kata lagi di sini, bal yaq'udu kharijihi, bahkan duduklah di luarnya, wa yansab man yadkhul alaihi alaihi qasmain, dan juga memasang pelindung kepada dua orang yang bersengketa. Wa iqamatil hudud, dan melakukan hudud, hukuman hudud di dalam masjid, asyaddul karahah, lebih dahsyat, lebih ditekankan makruhnya. Lebih, kita katakan makruh itu lebih, hukum dia lebih teruk daripada melakukan hukum penghakiman, pengadilan di masjid. Jadi kalau katakan melakukan persidangan hukuman di masjid boleh ke tak? Makruh. Kalau melakukan hukuman hudud di masjid boleh ke tak? Asyaddul karahah, lebih teruk hukuman karahah dia, lebih teruk hukuman makruh dia. Itu al-qada' fil masjid. Seterusnya, umur allati yajibu 'alal qadi fi'luha, perkara-perkara yang diwajibkan kepada qadi untuk dia lakukan. Apa yang dikatakan perkara-perkara yang diwajibkan kepada qadi? Kita tengok di sini, di atas sini, dia letakkan sini, kalaulah menurut khatib, menurut Abi Syuja', dia letak sini, wa yusawwi bainal khasmaini fi thalathati asya' fil majlis wal lafzi wal lahzi. Hendaklah disamakan di antara dua orang yang bersengketa itu pada tiga perkara, pada majlis, pada lafaz, dan pada perjumpaan. Tetapi dia kata kat sini, bal sab'atun asya', bahkan bukannya tiga, dia kepada 7 perkara. Iaitu yang pertama, fil majlis fasawi bainahuma fihi bi an yajlisahuma baina yadayhi au ahadahuma an yamin wal akhar an yasar wal julus baina yadayhi aula wala yartafi' muwakkil an wakil khasam. Iaitu orang yang bersengketa dengan hakim tu, dia hendaklah sama melayan orang yang bersengketa, iaitu dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk tu macam mana? Dua-dua orang yang bersengketa tu duduk baina yadayhi, duduk depan dia, ataupun seorang duduk kanan, seorang duduk kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sanian fistima'i lahzi, iaitu yang kedua pada mendengar cakap kedua-duanya, li'alla yankasiral qalbi ahaduhuma, supaya seorang tu tak terasa. Dia ni cakap dengar, orang yang tuduh dengar, orang yang dituduh pun dengar, dua-dua dengar. Hakim tu dia kena adil. Mula-mula dia kena adil daripada duduk sama-sama. Lepas tu dia kena adil daripada dengar dua-dua orang cakap. Yang ketiga fil lahzi, iaitu nazar bi muakhar ain, iaitu bil lahzi ni dia tengok. Minta maaf tadi saya kata lain, dia tengok. Kat orang yang dituduh pun dia tengok, orang yang menuduh pun dia tengok. Dia tak boleh kita katakan dia bias, dia tengok seorang saja, seorang lagi dia tak boleh tengok. Dia kena tengok dua-dua. Seterusnya, warabi' fi dukhulihima alaihi fala yadkhul ahadahuma qabla al-akhar. Bagi dua-dua masuk pun sama. Bukan kata seorang masuk, seorang lagi tak boleh masuk dan sebagainya. Dua-dua kena masuk dalam keadaan yang sama. Yang kelima,
fil qiyami lahuma, pada berdiri kepada mereka berdua, fala yakhussu ahaduhuma biqiyam in alima fi hudurihi, dia tak boleh nak khususkan hang kena berdiri, hang kena duduk ke apa semua. Dua-dua kalau kena berdiri, dua-dua pun kena berdiri yang sama. As-sadis fi jawabi salamihima, jawab salam. Hakim dia kena jawab salam, dua-dua tu dia kena jawab salam bersama-sama. Maksud dia kalau yang menuduh bagi salam dia kena jawab, yang dituduh bagi salam pun dia kena jawab. Dia tak boleh kata yang menuduh ni bagi salam dia jawab, yang dituduh bagi salam dia tak mau jawab. Tak, dia kena jawab salam dua-dua. Okey. Seterusnya sabi' fi talaqatil wajhi, iaitu pada talaqah wajhi ni bermanis muka melihat di antara mereka berdua. Dua-dua ni dia tak tunjukkan muka benci dan sebagainya. Dia ni muka senyum, dia ni pun muka senyum. Dia ni muka biasa saja untuk kedua-dua yang bersengketa tu. Jadi itu 7 perkara yang mana hakim kena laksanakan. Iaitu kalau kita tengok balik fil majlis fayusawwi bainahuma, yang dia kena sampai sini. Fil majlis fayusawwi bainahuma, jawapan pelajar kena sampai situ. Lepas tu fistima'il lafzi fil lahzi an-nazar bi muakhkhar al-ain fi dukhulihima alaihi fi qiyami lahuma fi jawabi salamahuma fi talaqatil wajhi. Yang tu jawapan dia. Kalau soalan nanti disoalkan, soalan periksa dia tanya mal umur allati yajibu ala qadhi fi'luha, okey, yusawi bainal khasmaini. Dia kena apa? Yusawi, kena tulis yang tu. Yusawi bainal khasmaini fil majlis fayusawi bainahuma. Satu. Yang kedua, fi istima'il lafzi minhuma fil lahzi an-nazar bi muakhkhar al-ain fi dukhuli lahuma fi qiyami lahuma fi jawabi salamahuma fi talaqatil wajhi wa sa'ir anwa'il ikram. Dia kena jawab macam tu, dan jawab macam tu dia kena tulis macam ni lah. Dalam ni 1 2 3 4 5 6 7. Dia kena tulis macam tu. Jangan buat satu ayat macam buku teks buat satu ayat panjang tu, tak perlu. Tak payah. Kerana nanti akan menyebabkan pemeriksa dia hilang point, dia tak nampak point tu. Takut dia tak nampak point tu. Dan dalam ini juga, kalau soalan tu dia katakan uskur umur allati yajibu ala qadhi fi'luha, sebutkan, maka sebutkan macam tu je. Dan biasanya dia akan kata sebut. Dan bila kata sebut ni, ingatlah daripada 7 tu sekurang-kurangnya 4. Fayusawwi bainahuma fil majlisi fil lafzi bainahuma fil lahzi talaqatil wajhi bainahuma, dan seterusnya fi jawabi salamahuma. Ingatlah sekurang-kurangnya 4. Seterusnya yang bawah ni, sebagai kita katakan ilmu. Nak kata masuk periksa, wallahu alam, tapi kita katakan sebagai ilmu. Wa yandabu alla yashtari wa la yabi'a bi nafsihi li alla yashtaghilu qalbahu amma huwa bi sadadihi wa li annahu qad yuhabi fayamilu qalbahu ila man yuhabihi. Dia bagi tahu disunatkan seorang qadhi ni dia tidak membeli dan tidak menjual dengan orang yang bersengketa. Dia tahu depa ni ada kes. Depa dua orang ni ada kes. Dia sebagai qadhi, dia sebagai hakim. Dia tak boleh jadi pelanggan kepada dua-dua orang ni ataupun dia menjual apa-apa kepada dua-dua orang ni. Dia tak boleh. Pasal apa? Dia kata di sini takut terpengaruh dan juga boleh berpaling daripada kebenaran. Qad yuhabi, berpaling daripada kebenaran, yang mana hati dia akan terpengaruh kepada pelanggan dia tu. Tak, seorang hakim dia tak boleh. Dia tahu kata mereka dua ni ada masalah. Hakim tu tak boleh nak berjual, tak boleh nak membeli daripada orang tu.
Seterusnya, dia kata, iza waqa'a bainahu wa baina ghairihi hukumah. Kalaulah berlaku di antaranya dan orang lain, perkara tu, wal mahaba, fiha rishwatun. Yang ni merupakan satu rasuah. Dia bukan benda sikit-sikit. Aw hadayah wahiyah muharramah. Hadiah yang itu perkara yang diharamkan. Wa alla yakuna lahu wakil ma'ruf, dan juga tak, kalau dia tak beli, dia kata dia menggunakan wakil yang dikenali, tak boleh juga. Dia kata aku tak beli tapi aku bagi wakil aku, anak dia ke, isteri dia ke, tak boleh juga. Kai la yuhabi aidan, supaya hati dia ni tak terselewing daripada kebenaran. Fa in fa'ala dhalika karaha wal mu'amala fi majlis hukmi asyaddul karaha. Kalau dia bagi wakil, maka benda ini adalah dimakruhkan, dan perkara ataupun kita kata pengurusan muamalah dalam majlis hukum dia asyaddul karaha, lagi teruklah benda yang dimakruhkan itu. Seterusnya, hukmul hadiyah lil qadi, hukum memberi hadiah kepada qadi. Wala yajuzu lil qadi an yuqbala hadiyah. Qadi dia tak boleh terima hadiah, wa in qil, walaupun sikit. Fa in ahdi ilaihi man lahu qusumah fi hal indahu sawa'un fin ahdi alaihi, kalaulah diberikan hadiah kepadanya, kepada orang yang bersengketa pada ketika itu, sawa'un akana mimman yahdi ilaihi qabla wilayah sawa'un akana min ahli amalihi, sama ada orang yang bagi itu dah bagi sebelum dia jadi hakim ni, bagi dah sebelum tu, ataupun selepas dia bagi hakim baru bagi. Maksud dia, kalau hakim ni dia tak boleh nak terima hadiah kalau dia tahu kata dia tu memang ada persengketaan dan dia mengadili hukum tu, dia tak boleh terima hadiah lah daripada orang yang dia nak mengadili tu. Sama ada sebelum ni dia tu dah pernah bagi ataupun dah belum bagi. Okey. Lakinnahu lam yahdi lahu qabla wilayati qada, summa ahda ilaihi ba'dal qada hadiah harama alaihi. Kalau seorang tu bagi hadiah kepada dia, sebelum ni tak nak bagi, lepas dia jadi hakim baru mula nak bagi, yang tu lagi-lagilah haram, dia tak boleh nak terima hadiah tu. Okey. Seterusnya, wali annaha tad'u ilal mail, kerana kalau dia terima hadiah tu dia membawa kepada cenderung, hati dia cenderung, dan dia akan mengecilkan ataupun mengguris hati lawan dia tadi, hati orang yang bersengketa, pihak satu lagi yang bersengketa. Adapun yang kedua, dia tu tak pernah bagi hadiah, tiba-tiba bagi hadiah, yang ni dia kata ke sini sebab yang zahir lah, sebab yang kita katakan boleh bawa kepada apa, rasuah dan sebagainya. Seterusnya dia kata kat sini, lau qabalaha, kalau dah terima, wa yuradduha ala malikiha, kalaulah dia tak terima, dia kena bagi balik kepada orang yang memilikannya. Kalaulah dia tak boleh nak bagi balik, wada'aha fi baitul mal, dia hendaklah letakkan harta hadiah tadi di baitul mal. Tu dia, hukum dia macam tu. Hakim ni dia tak boleh terima hadiah. Kalau dah dia tahu hukum, dia terima juga, dia kena bagi balik. Kalaulah dia tak boleh nak bagi balik kerana ada keuzuran ke dan sebagainya, hadiah tadi dia hendaklah diletakkan ke baitul mal. Jadi hakim tak boleh terima hadiah. Kalau ambil juga kena bagi balik ataupun diletakkan di baitul mal. Seterusnya, mawadhi' allati yukra lil qadi qada' fiha, tempat-tempat yang makruh pada qadi, perkara-perkara yang makruh pada qadi semasa dia menghukum. Qadi ni bila dia nak menghukum satu-satu orang, dia kena stabil emosi dia.
Antara yang dikatakan sini, wa yajtanibul qadi qada ay yukrah zalika fi 10 mawadhi'. Makruh kepada qadi pada 10 tempat. Ketika mana dia nak melakukan urusan penghakiman tu, dia tak boleh ada benda-benda ni. Kalau ada benda-benda ni, makruh pada dia. Yang pertama, indal ghadab. Seorang hakim, bila dia nak menjalankan kes hukuman, ketika mana dia marah, dia tak boleh jadi hakim. Marah sungguh-sungguh, tiba-tiba orang panggil dia untuk nak menyelesaikan satu pertikaian. Tak boleh. Indal ghadab tak boleh. Yang kedua, indal ju'i mufrit. Ketika mana terlalu lapar. Masuk mahkamah hakim terlalu lapar, tak boleh. Hakim ni mesti stabil, perut dia okey. Terlalu lapar lagi, dia kira nak habis cepat. Tak teringat orang duk bincang apa semua, dia tak teringat. Pasal perut dia lapar, dia kira selesai cepat tak. Dia kena tidak boleh lapar ketika mana dia nak menghukum. Persidangan hukuman itu dia tak boleh lapar. Yang ketiga, indal atashi. Terlalu dahaga tak boleh juga. Terlalu lapar tak boleh, terlalu dahaga tak boleh. Pertama, terlalu marah tak boleh. Kedua, lapar. Ketiga, dahaga. Rabi', inda shiddati syahwah. Syahwat terlalu tinggi. Oh, tak boleh juga hakim. Syahwat dia terlalu tinggi, tak boleh juga, tak jadi hakim. Dia kena selesai. Dia kena selesai lu sagi kau syahwat tinggi ingat tak boleh sagi dia kira nak pergi habis cepat pasal dia terlalu tinggi dah. Indal huzni. Terlalu sedih. Tak boleh. Hakim tak boleh terlalu sedih. Nak buat keputusan sedih sangat lagi tak boleh. Indal farahi mufrit. Ketika mana terlalu gembira. Hakim kena jauhkan perkara ni. Seronok sangat tak boleh, sedih sangat tak boleh. Indal marad. Ketika mana sakit. Indal mudafa'ah al-akhbathain. Ketika mana menahan daripada membuang air kecil dan besar. Nak terkencing sangat-sangat hakim ni. Jadi orang duk cerita kot ni, dia duk ketak nak terkencing sangat-sangat ke, ataupun dia nak membuat air besar yang sangat-sangat ke, tak boleh. Hakim kena stabil. Aindan nu'as. Ketika mana mengantuk. Tak boleh. Ainda shiddatil har wa shiddatil bar. Terlalu sejuk tak boleh, terlalu panas pun tak boleh. Yang tu hakim bila masuk mahkamah, bila dia nak buat penghukuman, dia kena jauhkan perkara-perkara ni. Kalau ada perkara ni, makruh bagi dia. Okey, kita ulang balik. Indal ghadabi, indal ju'i, indal atashi, indal shiddati syahwah, indal husni, indal farahil mufrat, indal marid, inda mudafa'ah al-akhbasain, inda nu'as, shiddatil har wal bard. Okay. Seterusnya, wa ahmal al-musannif, dia kata kat sini, musannif, pengarang kitab ni, iaitu Abi Syuja', dia tak tulis benda ni. Sepatutnya ada juga. Indal khawfi muz'ij. Maksudnya dia ke-11. Indal khawfi muz'ij. Ketika mana bersangatan takut. Hakim tak boleh dia tak boleh buat penghukuman ketika mana dia bersangatan takut. Wa indal malal, dan ketika mana dia tengah duk rasa jemu. Duk jemu boring, duk lama dah tak rehat-rehat, tak cuti-cuti kan. Jemu tu hendak suruh dia nak tentu nak selesaikan satu kes, dia tak boleh. Okey, pasal apa tak boleh? Wa innama karaha qada' fi hazil ahwal, pasal apa? Litaghayyuril aqli wal khalqi fiha. Kerana pada ketika itu akal dia dah bertukar dan juga akhlak dia, dia punya kelakuan dia pun dah bertukar.
Akal dia pun dah jadi tak betul dah, kelakuan dia tak betul dah, jadi dia kata kat sini makruh. Falau khalafa wa qadha fiha nafadha qada'uh. Kalaulah dia buat juga dan dia menghukum juga ketika tu, hukum dia tu valid, boleh kena terima. Ketika mana dia sangat marah, hukuman dia kena terima. Ketika mana dia ni terlalu sedih, dia buat hukuman tu kena terima. Dia kata sini, kalau dia buat juga, bagi dia adalah makruh. Wala yanfas, seterusnya saya tak tanda di sini. Wala yanfas hukmul qadhi li nafsihi. Seorang hakim, seorang qadhi, dia tak boleh nak buat penghukuman berkaitan dengan diri dia. Li'annahu min khasaisihi, kerana daripada pengkhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhkam li syarikah fil mal atau mushtarik bainahuma lituhmah, dan juga dia tak boleh buat hukum tentang sekutunya berkenaan dengan harta ataupun orang yang bersekutu di antaranya kerana tak mau berlakunya tuhmah ataupun tak mau berlakunya kita katakan tidak kepuasan hati. Itu maksud dia. Maksud dia sini, hakim wala yanfiz hukmul qadi li nafsihi, dia tak boleh. Ataupun wala yuhkam li syarika fil mal, ataupun kepada qadi itu dia tak boleh buat hukum untuk diri dia dan juga untuk dia punya sekutu. Seterusnya, wa yuhkam lil qadi wa liman zakarahu ma'ahu al-imam aw qadin akhar aw naibuhu wa idza aqarra mudda'a alaihi 'inda al-qadi. Jadi bila dia tak boleh nak menghukum, yuhkam lil qadi wa liman zakarahu ma'al imam, hendaklah dia kena beritahu kepada penguasa, hendaklah disebutkan kepada penguasa, au qadin akhar, ataupun qadi yang lain, au naibahu, ataupun naib dia. Maksud dia, dah kat dia orang tuduh qadi tu sendiri. Qadi tu sendiri dia tak boleh lah nak hukum kat diri dia. Jadi macam mana orang nak buat? Orang kena bagi tahu kepada pemerintah ataupun bagi tahu kepada qadi yang lain. Okey. Au qadi akhar, ataupun kalau tak ada qadi akhar, timbalan dia, naibahu. Wa idza aqarra mudda'a alaihi 'inda al-qadi. Kalaulah mengaku orang yang mendakwa ke atasnya, inda qadi. Au nakala an yamin, ataupun tak terima daripada sumpah, fahalafa mudda'i yamin al-mardudah, maka hendaklah orang yang pendakwa itu dia hendaklah bersumpah. Yang ni kita katakan tidak dalam bab poin untuk periksa, yang ni tak nampak kata penting untuk poin periksa. Seterusnya, antara perkara-perkara yang qadi tak boleh makruh bagi qadi, wala yus'al. Yang ni bukan dia kata sini bukan makruh. Makruh tu dah selesai dah. Kita tengok di sini. Wala yus'alul qadi mudda' alaihi jawab ay la yajuza lahu zalika illa ba'da kamali da'wa. Seorang qadi, dia tidak boleh meminta orang yang kena dakwa jawab, melainkan setelah sempurna pendakwaan. Nak tangkap orang, dia mesti kena dakwa. Kalau tak dakwa, tak tangkap. Orang curi duit kita, kita diam. Orang yang kita diam, lepas tu tak report, tak dakwa dia, orang yang curi itu kena tangkap tak? Dia mencuri, tapi kita orang yang dicuri, kan, orang curi duit saya diam.
Saya tak kata apa pun, saya tak suruh orang tangkap pun diam, tak kata apa. Orang yang mencuri duit saya tu kena tangkap tak? Saya kena dakwa dulu, saya kena report dulu, baru dia tu kena tangkap. Pasal kalau saya tak dakwa, seolah-olah saya redha dengan dia ambil. Kan? Orang kata kat kita, kita diam, tak kata apa pun. Duduk makan hati seorang-seorang je. Orang yang kata kat kita, dia tak kena hukuman. Orang fitnah kita, kita tak kata apa. Orang yang fitnah tu tak kena hukuman. Selagi mana kita tidak mendakwa orang yang memfitnah tu. Macam tu juga dalam hal ni. Qadhi, dia tak boleh lebih-lebih daripada orang yang mangsa. Di situ dia kata, wala yus'alul qadhi mudda alaihi jawab. Qadhi dia tak boleh meminta orang yang kena dakwa itu menjawab, melainkan setelah sempurna pendakwaan. Sempurna pendakwaan orang dakwa, barulah qadhi kata hang jawab. Selagi mana tak sempurna pendakwaan, tak boleh nak suruh dia tu jawab. Seterusnya, wala yuhallifuhu ay la yajuzu lil qadhi an yahlif mudda alaihi ba'da su'al. Tak boleh juga suruh orang yang kena dakwa itu sumpah, melainkan diminta oleh orang yang mendakwa. Qadhi dia kata hang bersumpah, kalau betul hang tak mencuri, hang sumpah. Orang yang dicuri, barang dia dicuri tak kata apa pun. Jadi orang yang barang yang dicuri itu dia kena minta. Kalau dia tak mengaku, dia kena sumpah. Orang yang barang dicuri itu kena minta kepada orang yang didakwa. Qadhi bukan kuasa dia untuk nak suruh dia tu bersumpah dan sebagainya. Okey, falau halafahu qabla talabahu lam yu'tadda bihi. Kalau dia sumpah sebelum disuruh, tidak dikira. Fa'ala hadha yaqulul qadhi mudda'i halafahu. Yang demikian itu hendaklah qadhi minta kepada orang yang mendakwa itu sumpah. Wa illa faqta' talabika, kalau tidak talabak, kalau tidak dibuanglah pendakwaan. Jadi qadhi ni dia kena suruh orang yang mendakwa, kata kat orang tu, minta dia tu suruh sumpah. Kalau dia tu tak mau suruh sumpah, dibuanglah pendakwaan. Wa anhu qala Ibn Naqi fi Muhtadhar Kifayah. Okey. Seterusnya, ma yahzur ala qadhi fi'lihi. Apa yang dilarang. Tadi apa yang dimakruhkan. Sekarang ni apa yang dilarang kepada qadhi dia lakukan. Wala yulaqqin khasman hujjah. Qadhi dia tak boleh talqinkan kepada orang yang didakwa itu hujjah. Macam mana talqin? Talqin ni qadhi tolong jawab. Tolong suruh, hang ikut aku cakap macam mana. Qadhi tak boleh kata macam tu dekat orang yang didakwa. Okey, orang dakwa dia, lepas tu dia tu tak ada jawab, qadhi ajak, hang kena kata macam ni, kena kata macam ni, kena kata macam ni. Lepas tu dia tu pun ikut cakap. Tak, qadhi tak boleh. Wala yufhimuhu kalaman. Dan qadhi ni pula dia tak boleh nak terang makna. Dia tak boleh nak terang apa yang orang cakap. Antara mereka yang bersengketa, qadhi tolong bercerita pula, tak boleh. Seterusnya, wala yata'annad bisyuhada. Dan qadhi ni juga, dia tak boleh nak menyusahkan saksi-saksi. Qadhi dia tak boleh nak bagi saksi susah. Pasal apa? Ay yashuk alaihi ka an yaqulu lahum lima syahidtum wa ma hazihi syahadah. Qadhi tak boleh tanya kepada saksi-saksi, hampa jadi saksi pasal apa? Ni saksi macam mana? Qadhi tak boleh nak menyusahkan. Pasal apa? Kalau qadhi ini menyusahkan, yuaddi ila tarkihim syahadah fayatadarraru al-qasam al-mashhud lahu. Kalau qadhi itu menyusahkan saksi, menyebabkan saksi itu dia tak mahu menjadi saksi. Jadi dia akan menyebabkan kemudaratan orang yang kena tuduh. Kadang-kadang bila ada berlaku apa-apa, orang tak mau jadi saksi. Pasal apa? Bila jadi saksi lagi,
masalah. Sagi nak kena naik pimpinan mahkamah ke apakah, dia tak mau macam tu. Jadi qadi dia kena menyenangkan bagi saksi, dia tak payah bagi susah kepada saksi. Okey, saya baca yang ni kerana masa agak suntuk, saya baca yang penting ya. Wala yuqbal qadi syahadah illa mimman sabata adalatahu. Qadi dia tidak boleh menerima kesaksian melainkan telah tetap keadilan dia. Orang tu memang dia tahu kata baik, adil, baru dia terima saksi. Kalau dia tu fasik, dia tu yang kita katakan jahat, tidak bolehlah seorang qadi itu menerima dia tu sebagai saksi. Okey. Hukmu syahadah aduwin ala aduwih. Hukum saksi seorang musuh kepada musuhnya. Wala yuqbal syahadah aduwi ala aduwih. Seorang musuh tidak boleh menjadi saksi kepada musuhnya. Dah tahu dah mereka ni bergaduh, kita ambil dia ni saksi. Tak boleh. Okey, dia kata al-murad bil adawah dunyawiyah zahirah lianna batina la yattali'u 'alaiha illa 'allamul ghuyub. Yang dikatakan musuh itu musuh dunia yang zahir. Kita nampak zahir dia. Kerana batin, musuh dalam batin, musuh secara batin, siapa pun tak tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui benda-benda yang gaib. Okey. Seterusnya dia kata sini wa adu syakhsin. Yang dikatakan musuh seseorang itu apa dia? Man yahzun li farhi wa yafrah li huznihi. Yang kata musuh ni macam mana? Seorang yang sedih dengan kegembiraan kita dan gembira dengan kesedihan kita. Kita gembira, dia sedih. Ataupun kita sedang duduk sedih, dia gembira. Yang tu adalah musuh. Teringat balik kawan-kawan kita. Kan? Kita tengah duduk sedih-sedih, dia seronok. Ataupun kita tengah duduk seronok, dia sedih. Yang tu adu syakhs, iaitu musuh seseorang. Musuh individu, nak tahu seorang tu musuh kita, yang tu antara dia. Wa qad takuna adawah min janib wa qad takuna min ahadihima. Mungkin dua-dua boleh berlaku ataupun salah seorang berlaku. Dua-dua berlaku tu macam mana? Dia sedih, kita seronok, kita sedih, dia seronok. Dua-dua. Ataupun kita sedih, dia seronok, kita suka, dia sedih. Kalau dia sedih, kita tak ada apa, kita tumpang sedih. Dia seronok, kita tumpang gembira. Jadi yang ni satu pihak. Mungkin boleh jadi satu pihak, mungkin boleh jadi dua pihak, iaitu kata musuh. Jadi dia kata sini fayaqtasu bi raddi syahadah ala akhar, maka kalau macam tu punya keadaan, mereka dua-dua ni tak boleh jadi saksi. Okey. Amma adawah diniyah, adapun permusuhan agama, fala tujab radd syahadah, maka tidak diwajibkan kita tolak saksi mereka. Fatuqbal syahadah muslim ala kafir wa syahadah sunni ala mubtadi'. Maka diterima saksi orang Islam kepada orang kafir dan juga saksi orang sunni ke atas orang yang melakukan bid'ah. Saksi yang katakan saksi yang jenis mana tak boleh? Kalaulah berlaku ada minta maaf, permusuhan dunia yang tidak dibenarkan. Tapi kalau permusuhan tentang agama, pasal dia ni Islam dan ni bukan Islam, masih lagi boleh diterima daripada segi kesaksian tadi. Seterusnya hukum syahadah al-far' lil asli wal asl lil far'i. Hukum saksi cabang kepada asal, asal kepada cabang. Maksud dia dekat sini wala tuqba syahadah walidin liwaladihi wala waladin liwalidihi. Tidak diterima penyaksian seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya. Okey, kerana takut-takut timbulnya tuhmah ataupun takut-takut timbulnya
bimbangan. Okey. Seterusnya, wa tuqba syahadah likulli min zawjaini minal akhar lianna hasil bainahuma aqdu yatra wa yazul. Diterima penyaksian suami isteri. Kerana penyaksian suami isteri ini hasil terjadi di mana akad itu berlaku dan akad itu boleh terongkai. Naam, law syahada li zaujatihi bi anna fulanan qazafaha lam tasihu syahadatihi fi ahadil wajhain. Dia kata sini, kalaulah penyaksian seorang suami bahawa isterinya telah dituduh zina, maka tidak sah penyaksian suaminya pada salah satu pendapat. Salah satu pendapat tidak diterima, tapi asalnya diterima. Seterusnya, boleh terima tak syahadah abang kepada adik dan sebagainya? Qad alima kalam musannif ma adal aslu wal far' min hawashin nasab tuqbal syahadah ba'duhum li ba'din. Kalau mengikut musannif, penulis kitab ni, dia kata tidak diterima penyaksian ayah kepada anak, anak kepada ayah. Tetapi selain daripada itu, maka penyaksiannya diterima. Maksudnya kalau abang kepada adik, adik kepada abang, kakak dan sebagainya, diterima. Itu, dan juga kawan baik kepada kawan, kawan kepada kawan pun diterima. Tuqba syahadah sadiq li sadiqihi. Maka diterima juga saksi kawan kepada kawannya. Kalau kita kawan, dia kata bolehlah dia ni kawan apa semua, diterima saksi. Memang boleh diterima. Itu antara, kita katakan, antara benda yang penting di dalam kitab ni. Seterusnya, yang akhir tu, wala yuqbal qadi kitabun akhar ila qadi akhar. Kita ambil kepada matan dia. Yang last kali kita ambil kepada matan dia. Tidaklah diterima kes qadi kepada qadi yang lain pada hukum, melainkan adanya dua orang saksi yang menyaksikan perkara itu. Satu-satu kes dia bawa kepada kepada qadi yang lain tidak boleh diterima, melainkan ada orang yang menyaksikan kes itu, ada dua orang saksi yang menyaksikan kes itu ditukarkan. Kalau tidak ada saksi, maka kes itu tidak boleh diterima. Jadi yang ni antara tajuk Al-Aqdiyah wa Syahadat. Tajuk ni, kalau kita kira, tajuk ni merupakan tajuk yang terakhir. Dan dia merupakan tajuk yang baru untuk silibus 2020. Daripada segi notanya, boleh tengok kepada mulakhas ad-dars ni, notanya. Nota ini cukup padat dan boleh ambil sebagai rujukan. Kerana kalau kita katakan kemampuan untuk nak membaca satu-satu di dalam kitab ni, mungkin agak susah kita nak baca, nak ambil poin-poin penting mungkin agak susah, dan kita boleh ambil nota-nota ini untuk untuk bantuan peperiksaan daripada segi lughatan dia, syar'an dia, seterusnya dalil dan syarat tauliyatul qadi, seperti yajuzul imam, pemecatan qadi, macam mana kita nak lantik qadi, bukti nak sabitkan dengan bukti dilantiknya qadi, perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh qadi sebelum dia melaksanakan hukuman, di mana qadi itu nak duduk, macam mana sifat qadi itu nak berlangsung di mana, perkara-perkara yang perlu dijauhi oleh qadi, dan seterusnya hukum-hukum yang lain yang kita bacakan tadi. Dan untuk latihan, boleh masing-masing buat kelatihan di sini, kerana soalan-soalan di sini mirip-mirip dengan soalan yang mungkin akan ditanya di dalam peperiksaan nanti. Okey, rasanya cukup dulu untuk kali ini. Dan sebagai pesanan saya, hashtag duduk di rumah, hashtag hapuskan COVID-19, hashtag terima kasih frontliner, hashtag Perlis Mengaji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.